Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hilman bin Ahmad Bistamam, nombor matriks 23 DLS 18F2055. Sekarang saya berada di semester 6 iaitu semester akhir latihan industri. Ini adalah slide pembentangan laporan akhir latihan industri sesi September 2021. Latihan industri ini berlangsung di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor dan lokasinya terletak di nombor 3 Persiaran Tebalaya, Bukit Jelutong, Seksyen U8 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Latihan industri ini berlangsung selama 5 bulan iaitu bermula pada tarikh 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022. Tanpa membuang masa, mari kita pergi ke pengenalan. Okey, sekarang kita masuk ke tajuk pengenalan. Yang pertama, pengenalan. Jabatan Bomba ialah organisasi awam ataupun swasta yang menyediakan perkhidmatan memadam serta meredakan bencana kebakaran mengikut tahap penguatkuasaan sama ada perbandaran, mukim, daerah, negeri ataupun peringkat kebangsaan. Yang kedua, Malaysia mempunyai 14,000 pejabat jabatan bomba dan penyelamat yang mana ia mewakili setiap 14 negeri di dalam Malaysia. Yang ketiga ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor terdiri daripada 7 zon dan juga 36 balai bomba. 7 zon tersebut ialah Zon 1 adalah Zon Shah Alam, Zon 2 adalah Zon Petaling, Zon 3 adalah Zon Kelang, Zon 4 adalah Zon Hulu Langat, Zon 5 adalah Zon Selangor Selatan ataupun lebih dikenali sebagai KLIA, Zon 6 adalah Hulu Selangor dan yang terakhir Zon 7 adalah Zon Selangor Utara. Dan yang terakhir ialah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor terdiri daripada 5 cawangan yang beroperasi di dalam jabatan tersebut. Cawangan yang pertama ialah cawangan operasi, kebombaan dan penyelamat. Cawangan yang kedua ialah cawangan keselamatan kebakaran. Cawangan yang ketiga ialah cawangan siasatan ataupun lebih dikenali sebagai cawangan forensik. Yang keempat adalah cawangan latihan dan yang terakhir adalah cawangan pengurusan. Okey, seterusnya kita bergerak ke latar belakang. Okey, baiklah, sekarang kita memasuki tajuk latar belakang. Latar belakang ini saya mengeluarkan poin-poin penting ataupun tarikh-tarikh bersejarah bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang pertama, tahun 1883, Perkhidmatan Bomba Malaysia mula diperkenalkan dengan penubuhan Bomba Sukarela Negeri Selangor ataupun nama lainnya ialah PBS. Ianya diketuai oleh H.F. Belmai pada tahun 1883 dengan anggotanya seramai 15 orang sahaja. Tahun yang kedua ialah tahun 1895, pasukan bomba tersebut menjadi pasukan bomba dan penyelamat tetap. Ia telah pun bertukar nama kepada itu. Tahun yang ketiga ialah tahun 1946, melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, bomba telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan ataupun nama lain yang dikenali pada masa kini ialah KPKT. Tahun yang keempat ialah tahun 1976. Perkhidmatan Bomba Malaysia disatukan sebagai sebuah jabatan di peringkat persekutuan. Tahun yang kelima ialah tahun 1981, Perkhidmatan Bomba Sabah dan Sarawak telah pun disatukan. Okey, tahun yang keenam ialah tahun 1997. Jemaah Menteri mengubah nama Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Perdana Menteri pada masa itu telah dengan rasminya mengumumkan dan melancarkan pertukaran nama, logo dan bendera rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Genting Highlands. Okey, tahun yang ke-7 ialah tahun 1998. Jabatan Bomba telah pun memiliki 2 jenis helikopter dan bermulalah operasi ataupun unit udara bomba. Bermaksud bomba telah pun mengawal dari segi udara, laut dan juga darat. Tahun yang terakhir ialah tahun 2005, ialah tahun di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mendapat pengiktirafan MS ISO
9001/2000 dalam bidang operasi kebombaan dan menyelamat. Okey, baiklah. Sekarang kita memasuki ke bahagian objektif, visi dan misi bagi bahagian operasi. Saya telah menjalani latihan industri di bahagian operasi iaitu di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Objektif bagi bahagian operasi ialah mereka mahu memastikan khidmat operasi kebombaan dan penyelamatan yang profesional dan berkualiti tinggi bagi mengelakkan ancaman kepada nyawa dan membendung kemusnahan harta benda mengikut peraturan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Kita beralih ke visi dan misi pula. Visi bagi bahagian operasi ialah mereka mahu memastikan khidmatan operasi yang cekap, berkesan dan sistematik bagi melindungi nyawa dan kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang yang telah dikeluarkan. Misi pula, misi bahagian operasi ialah mereka komited di dalam merangka, menyusun dan melaksanakan strategi untuk memberikan khidmat operasi kebombaan yang berkualiti tinggi bagi melindungi nyawa, harta benda dan alam sekitar. Okey, baiklah. Sekarang kita memasuki ke Carta Organisasi Bahagian Operasi Negeri Selangor. Okey, baiklah. Jawatan yang tertinggi di Bahagian Operasi Negeri Selangor ialah Penguasa Kanan Bomba 1, Tuan Hafizsyam bin Muhammad Noor selaku penolong pengarah operasi. Dia dibantu oleh pegawai ataupun pembantu tadbir Encik Muhammad Saufiq bin Azmi. Terdapat 4 bahagian ataupun 4 unit aktif di bahagian operasi, iaitu yang pertama, unit pengurusan operasi dan balai, yang kedua, unit pusat gerakan operasi, yang ketiga ialah unit pengurusan bomba sukarela dan bantuan, yang keempat ialah unit pengurusan logistik. Okey, nombor 1, ketua bagi unit pengurusan operasi dan balai ialah Penguasa Kanan Bomba 2, Tuan Mustaqim bin Rimun. Pegawai-pegawai di bawah operasi dan balai, yang pertama ialah Penguasa Bomba Tuan Muhammad Azwar bin Muhammad Saleh. Yang kedua ialah Penolong Kanan Penguasa Bomba Tuan Muhammad Razi bin Abdul Muttalib. Yang ketiga ialah Pegawai Bomba Tinggi 1 Encik Muzammir bin Muhammad Salim. Yang keempat ialah Pegawai Bomba Kanan 2 Puan Azila binti Abdul Aziz. Yang kelima ialah Pegawai Bomba Puan Syuzana binti Hamzah. Yang kedua ialah Unit Pusat Gerakan Operasi. Ketuanya ialah Penguasa Bomba Tuan Zulfikar bin Jaafar. Okey, baiklah, terdapat 4 bahagian di unit PGO, iaitu yang pertama unit komunikasi, pasukan A, pasukan B dan pasukan C. Yang ketiga ialah unit pengurusan bomba sukarela dan bantuan. Ketuanya ialah Penolong Kanan Penguasa Bomba Tuan Juyana ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Azlan bin Musa. Pegawai di bawah unit pengurusan bomba sukarela dan bantuan ialah yang pertama Pegawai Bomba Kanan 1 Tuan ataupun lebih dikenali sebagai Encik Muhammad Syafi'i bin Abdul Raub, dan yang kedua ialah Pegawai Bomba Muhammad Syari bin Sofi. Yang terakhir ialah unit pengurusan logistik. Okey, ketua bagi unit pengurusan logistik ialah Penolong Kekanan Penguasa Bomba Tuan Muhammad Fahrullah bin Haji Saidu, selaku saya punya penyelia bagi latihan industri saya. Dan yang terakhir ialah Pegawai Bomba di bawah unit pengurusan logistik ialah Pegawai Bomba Tinggi 2 Encik Muhammad Azhar bin Mahidin. Okey, topik kita diteruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu khidmat-khidmat yang disediakan. Antara khidmat yang ditawarkan oleh bahagian operasi negeri Selangor ialah yang pertama, pasukan penyelamat. Bahagian operasi menawarkan perkhidmatan pasukan penyelamat dalam air kepada orang awam, iaitu PPDA. Yang kedua ialah perkhidmatan pilih bomba. Ianya di mana cadangan, laporan, permasalahan dan juga penambahbaikan boleh dibuat di bahagian operasi. Yang ketiga ialah khidmat khas. Khidmat khas ialah perkhidmatan yang ditawarkan kepada semua lapisan masyarakat yang berkeinginan untuk membuat perkhidmatan bomba dan juga membuat perkhidmatan bekalan air. Akhir sekali ialah pengurusan report SLKK. Ianya di mana proses untuk menolong orang awam untuk mendapatkan tuntutan insurans mereka. Sekarang kita memasuki ke laporan teknikal. Laporan teknikal ialah aktiviti yang saya lakukan di bahagian operasi dengan kekerapan yang terbanyak. Okey, bahagian yang pertama ialah bahagian pengurusan report SLKK.
Terdapat beberapa tata cara yang diperlukan untuk pengendalian rekod. Yang pertama ialah menerima report SLKK daripada pelanggan, iaitu para pelanggan haruslah menyediakan dokumen-dokumen sampingan yang secukupnya sebelum diserahkan kepada pegawai. Yang kedua ialah mencetak maklumat pelanggan. Ianya proses di mana bahagian operasi mencetak segala maklumat peribadi sebelum diberi kepada pegawai dan diaudit. Yang ketiga ialah menerima panggilan. Bahagian operasi menasihati para pelanggan untuk menelefon semula selepas 3 hari untuk pertanyaan status report mereka sama ada sudah siap ataupun tidak. Dan yang terakhir sekali ialah susunan rekod pelanggan. Ianya proses di mana selesai sahaja penyerahan report SKK yang telah lengkap kepada pelanggan, report tersebut hendaklah disimpan di dalam fail dan disusun mengikut tahun supaya pencarian semula data pelanggan akan jadi lebih lancar di masa yang akan datang. Yang kedua ialah bahagian pentadbiran. Aktiviti yang dilakukan di bahagian pentadbiran kebanyakannya berlaku di pejabat bahagian operasi. Antara aktiviti yang dilakukan ialah yang pertama, pendaftaran surat menyurat. Segala jenis surat keluar dan masuk bahagian operasi hendaklah didaftarkan di dalam sebuah buku, tidak kira sama ada jabatan kerajaan, organisasi syarikat maupun balai bomba di dalam Selangor. Yang kedua ialah minute file. Selesai sahaja pendaftaran surat-surat tersebut, ianya haruslah dikemas kini dan diminit supaya boleh dimasukkan ke dalam file. Yang ketiga ialah edaran surat. Akan terdapat beberapa surat yang memerlukan pengesahan daripada pegawai tinggi, oleh itu surat tersebut hendaklah disampaikan kepada mereka. Yang akhir sekali ialah penyusunan file. File-file dan rekod-rekod hendaklah disusun dengan teratur dan kemas supaya pencarian semula fail dapat dibuat di masa yang akan datang. Yang terakhir ialah pengurusan logistik. Aktiviti ini dilakukan di Stor Operasi Negeri Selangor. Antara aktiviti yang dilakukan ialah yang pertama, agihan barang. Barang yang diterima dari kerajaan akan diagihkan ke 36 balai bomba di Selangor, sama ada barang tersebut dari segi barangan keperluan, makanan minuman maupun peralatan keselamatan. Yang kedua ialah audit data dan laporan minyak. Perkara ini dilakukan pada setiap minggu dan setiap bulan supaya sistem pengemaskinian dan sistem rekod dapat dibuat. Yang ketiga ialah pengemasan stor operasi. Perkara ini dilakukan pada setiap hari supaya setiap barang yang memasuki ke stor operasi akan lebih senang untuk disusun dan dilabelkan. Yang terakhir ialah merekod barang. Setiap barang yang keluar dan setiap barang yang masuk akan direkod supaya Ketua Unit Pengurusan Logistik tahu akan kuantiti sebenar barang-barang yang masih lagi ada di dalam stor tersebut. Tajuk yang kedua terakhir ialah kesimpulan. Sepanjang pelajar menjalani latihan industri, terdapat banyak perubahan yang dialami oleh mereka. Contohnya seperti persepsi diri, pembelajaran, persekitaran dan juga pergaulan sesama rakan sekerja. Terdapat juga pelbagai jenis kerja yang pelajar alami sepanjang proses latihan industri yang dapat mengukuhkan pelajar dari pelbagai sudut aspek. Oleh itu, setiap tugasan yang diterima dapat memberi sedikit gambaran dan pendedahan tentang bidang yang bakal diceburi oleh mereka. Setiap pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi pemangkin kepada mereka pada masa yang mendatang. Oleh itu, latihan industri ini dapat membina tahap kebolehan setiap pelajar. Sedikit demi sedikit keyakinan diri akan bertambah dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah akan menjadi lebih bagus kerana mendapat latihan yang secukupnya. Pembelajaran yang diserap ketika latihan industri amatlah berbeza dari segi pembelajaran semasa di Politeknik kerana persekitaran dua-dua yang sangat-sangat berbeza. Ini dapat meningkatkan mutu pelajar tersebut dalam kemahiran soft skills dan juga hard skills mereka. Ini adalah tajuk yang terakhir, iaitu komen dan cadangan. Ini ditujukan kepada bahagian operasi negeri Selangor. Yang pertama ialah memperbanyakkan lagi kemudahan teknologi dan keperluan asas kepada kaki tangan organisasi supaya kebajikan mereka terjaga. Contohnya seperti penambahan Wi-Fi dan juga penambahan PC dan laptop supaya sesuatu kerja dapat dilakukan dengan teratur, kemas dan cepat. Yang kedua ialah membuat jadual bagi setiap pelajar yang menjalani latihan industri di bahagian operasi. Ini bertujuan supaya pelajar tidak merasa bosan dengan melakukan perkara yang sama pada setiap hari.
Yang ketiga ialah pelajar perlulah diberi pendedahan dengan terperinci mengenai cara kerja yang betul di store dan juga di pejabat bahagian operasi. Akhir sekali, memberikan alternatif lain kepada pelajar selain menggunakan sistem punch card untuk merekod kehadiran. Alternatif lain ialah contohnya seperti clock in, clock out di dalam sistem telefon mudah alih dan juga sistem thumbprint. Terima kasih kerana telah menonton sampai ke akhir video ini. Saya ingin memohon maaf jika terdapat kesilapan sepanjang pembentangan laporan latihan industri ini berjalan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kesilapan saya sendiri. Oleh itu, saya menutupi pembentangan laporan latihan industri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.